Persidangan Parlimen hari ini, 18 hari bulan Mei 2020, telah menjawab dua soalan yang penting. Soalan yang pertama ialah siapa sebenar Perdana Menteri Malaysia? Soalan yang kedua, adakah Perdana Menteri itu mempunyai majoriti sokongan di dalam Parlimen? Di dalam ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tuanku telah menjawab kedua-dua soalan ini. Tuanku telah menceritakan peristiwa bulan Februari di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri yang ketujuh, telah letak jawatan. Dan tuanku telah pujuk Mahathir untuk tarik balik peletakan jawatan tersebut. Withdraw your resignation. Mahathir tidak mahu. Mahathir kekal nak letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi, Sri Paduka tidak diberi apa-apa choice. He has no choice. Oleh kerana Mahathir letak jawatan, maka tuanku terpaksa melantik Perdana Menteri yang baru. Ikut perlembagaan. Tuanku telah memanggil semua ahli Parlimen dan telah bertanya seorang demi seorang. Dan tuanku mendapati yang majoritinya menyokong Muhyiddin sebagai pengganti Perdana Menteri yang ke-8. Jadi isu Muhyiddin ni backdoor Prime Minister, illegal Prime Minister, Perdana Menteri yang tidak mendapat sokongan majoriti, bohong. Yang sebenar tuanku sendiri confirm Muhyiddin mendapat majoriti, dan tuanku confirm dengan interview seorang demi seorang. Dan selepas buat head count, sah Muhyiddin dapat majoriti. No question. Hari ini di dalam Parlimen 114 ahli Parlimen duduk bersama kerajaan. Yang duduk di sebelah pembangkang hanya 107 sahaja. Dan seorang berkecuali. So, 114 lawan 107. Confirm. Kedudukan di dalam Parlimen hari ini, majoritinya 114 menyokong kerajaan, menyokong Muhyiddin. So, sekiranya timbul was-was atau ragu-ragu bahawasanya mungkinlah Agong ni tersilap, atau worse still, mungkin Agong tipu. Yang sebenarnya Muhyiddin tidak dapat majoriti. Ini semua tipu hela saja. Hari ini, soalan itu telah terjawab apabila 114 ataupun 115 duduk bersama kerajaan dan hanya 107 sahaja yang bersama pembangkang. So, apa lagi yang pakatan duk timbul ni? Macam-macam cerita tentang kerajaan tak sah, kerajaan pintu belakang, Perdana Menteri illegal dan sebagainya. All that is nonsense. Okay, itu satu. Selepas persidangan Parlimen, Pakatan Harapan telah mengadakan sidang media, press conference. Anwar tidak hadir. Anwar tidak hadir atas alasan dia tidak mahu dipergunakan. Maksud apa dipergunakan? Ini satu sidang akhbar, press conference Pakatan, dan PKR ialah sebahagian dari Pakatan.
Jadi, kalau sekiranya ini press conference pakatan, maknanya kalau Anwar hadir atau tidak hadir pun, tak jadi apa. It doesn't matter. Because PKR is part of pakatan. So, kalau press conference ni press conference pakatan, maknanya PKR terlibat lah. Whether Anwar hadir atau tak hadir, it doesn't matter anymore. Sekiranya Anwar nak boycott press conference pakatan atas alasan yang diberi tadi, dia tidak mau dipergunakan, maka Anwar kena keluar satu kenyataan, statement ataupun kenyataan akhbar bahawasanya PKR tidak menyokong dan is not part of the press conference hari ini. Maknanya press conference ni bukanlah press conference Pakatan Harapan. Ia press conference Mahathir bersama DAP dan Parti Amanah. It's a press conference held by DAP, Amanah and Mahathir. Dua parti dan beberapa individu. Mahathir tidak boleh claim press conference pakatan ni ialah press conference empat parti. Empat parti bermaknanya DAP, PKR, Amanah dan Parti Pribumi. Oleh kerana PKR tidak secara resmi lah, PKR tidak menghadiri press conference oleh kerana Anwar boycott press conference atas alasan tidak mahu dipergunakan, maka that press conference does not include PKR. Now, kalau tak include PKR dan juga tak include PBBM, maknanya it's not a pakatan press conference. Dan Mahathir kata PBBM ataupun Parti Pribumi Bersatu masih bersama pakatan, still part of pakatan. Tapi PBBM atau Parti Pribumi duduk bersama Muafakat Nasional, Barisan Nasional di dalam satu gabungan baru yang dipanggil Perikatan Nasional. So, ada dua ke Parti Pribumi? Satu parti duduk dengan pakatan, satu parti duduk dengan perikatan. Yang kita tahu hanya satu parti sahaja. So, kalau satu parti sahaja, that party cannot be a member of two coalition. PBBM tidak boleh menjadi rakan dalam kerajaan dan juga rakan di dalam pembangkang. Either you're in the government or you're in the opposition. Yang mana satu? Mahathir claim Parti Pribumi is part of pakatan. Bermaknanya yang duduk di dalam Perikatan Nasional ni ialah Barisan Nasional dan PAS ataupun Muafakat Nasional dan beberapa individu dari PBBM yang duduk sebagai ahli parlimen bebas. Tetapi satu MOU, Memorandum Persefahaman atau Memorandum of Understanding telah ditandatangani oleh beberapa parti termasuk Parti Pribumi. Macam mana Pribumi buat MOU dengan Perikatan Nasional dan juga duduk di dalam pakatan? Ini satu situasi yang sangat mengelirukan. Will the real PBM please stand up? Is PBM in the government or is PBBM in the opposition? They cannot be both in the government and in the opposition. Ini satu isu yang telah timbul hari ini semasa Mahathir buat press conference selepas persidangan parlimen. Dan bukanlah press conference Mahathir ni clear up confusion. Press conference Mahathir ni create more confusion. Mengelirukan lebih lagi. And so nampak ada power struggle di antara geng Mahathir dan geng Muhyiddin. Kedua-dua claim mereka memiliki parti tersebut. Tapi siapa yang dapat majoriti? Kalau forget about pakatan dan
perikatan. Kita cerita pasal Parti Pribumi. Hanya 3 orang saja. Mahathir, Mukhris, Syed Saddiq yang masih duduk di dalam Pakatan Harapan, menyokong Pakatan Harapan. Yang lain semua duduk dengan Muhyiddin di dalam perikatan. So, kalau kira majoriti, geng Muhyiddin lah yang kontrol Parti Pribumi, bukan geng Mahathir. So, nampaknya the only way to settle this is kalau Mahathir nak sangat Parti Pribumi bagi dia ambil untuk 2-3 orang tu, yang lain tu tubuh parti baru ataupun masuk UMNO. Dan sekiranya tim B ataupun geng Muhyiddin di dalam PBBM masuk UMNO, maknanya boleh lepaskan Parti Pribumi kepada Mahathir, duduklah dalam pakatan. Dan kalau betul nak selesai isu ni, sebab banyak sangat ini klaim, itu klaim, macam-macam klaim, bubar parlimen sebelum ujung tahun ini, adakan pilihan raya baru, pilihan raya yang ke-15. And then kita tengok siapa bertanding dengan perikatan dan siapa bertanding dengan pakatan. Ataupun kalau mereka nak sangat Parti Pribumi, let them have Parti Pribumi, and barisan dengan PAS sahaja, ataupun muafakat bersama beberapa parti-parti lain di Sabah, Sarawak, dan parti di dalam barisan, bertanding as one coalition and let the other 4 parties continue macam pilihan raya dulu under pakatan. Dan kita serah kepada pengundi ataupun rakyat untuk selesaikan isu ini, siapa mereka mahu sebagai kerajaan. Mereka mahu Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan kembali sebagai asal, dan Perikatan Nasional ni is going to be barisan parti-parti Sabah Sarawak dan PAS. And once it's decided who's going to be the government, lepas ni tak payah cakap banyak sangat. As you said, you want the rakyat's mandate? Okay. Let's go back to the rakyat and get the rakyat's mandate and settle this once and for all. Who is the legitimate government of Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.